semua dah bersedia, insyaAllah kita akan mula. Dan sesi bicara minda ni dia tak panjang. Dia 1 jam je, insyaAllah akan habis sekitar pukul 11 nanti, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera semua sahabat-sahabat UTM. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang bukan daripada UTM, saya ucapkan selamat datang juga dalam sesi perkongsian kita pada hari ini. Sebenarnya tajuk ni, kita ada yang kata tajuk ni sesuai untuk lelaki, ada yang kata tajuk ni sesuai untuk didengari oleh wanita. Tapi pokok pangkalnya sekarang, tajuk kami adalah terbuka untuk wanita, terbuka untuk lelaki. As a matter of fact, kalau kata dapat dengar secara sama pasangan pun cantik juga kan. So we welcome everyone, insyaAllah. Dan sekiranya tajuk ini dapat mengembalikan kebahagiaan anda, mewujudkan sakinah dalam keluarga, di antara suami isteri, kami amat bersyukur kerana sikit banyak kami dapat membantu dari segi memberi sokongan kat situ, supaya anda menjadi pasangan yang lebih baiklah, insyaAllah. Jadi tajuk kita pada pagi ini adalah dilema ditindas. Dilema ditindas, hilang taring dan jiwa terseksa seorang suami. Ada macam tajuk tu kan. Ada juga yang menyatakan tajuk-tajuk kami ni tajuk-tajuk yang menusuk. Memang ianya sepatutnya begitu, dapat membuka mata, dapat membuka hati, dapat membuka telinga, dan dapat, yang paling penting, dapat membuka jalan kepada individu. Kalau kata dapat kena pada diri sendiri, alhamdulillah. Kalau dapat apa yang kami sampai ni membantu orang lain, kami amat bersyukur. So kalau sekiranya ada apa-apa soalan, ada apa-apa yang perlu saya perjelaskan, boleh terus pada chat. InsyaAllah saya akan baca di situ nanti sambil-sambil tu. Kita santai-santai lah. Dalam kita penyampaian ni kita santai-santai. Jadi bercakap berkenaan dengan tajuk ini, jelas ianya merujuk kepada bagaimana situasi seorang lelaki yang bergelar suami. Keadaan semasa yang pada keadaan kini, lelaki ni sejak azalinya memang kita ketahui lah kan, dia ni tak adalah nak tunjuk sangat diri dia. Dia nak tunjuk yang dia ni ketua keluarga lah, dia nak tunjuk yang dia hebat lah. Tapi saya nak mulakan tajuk kita pada hari ini dengan apa sebenarnya fitrah lelaki yang mungkin tidak diketahui ramai. Tapi lelaki menyembunyikan keadaan ini. Now, untuk saya bawa ni, kalau ada di antara anda yang para isteri, yang tak kahwin lagi, mungkin boleh dijadikan ini sebagai kriteria tambahan kalau nak mencari bakal suami. Kalau kita melihat suami ini ada beberapa fitrah dia yang mana sukar untuk ditonjolkan. Yang pertama, kita kena tengok bahawa lelaki ni sehebat mana pun, segarang mana pun, lelaki ni sifat dia pertama adalah manja. Sebelum saya nak menjawab kepada dilema ditindas ni, kena kenal lah lelaki ni macam mana. Baru kita dapat tahu, rupanya ini sebab dia ditindas. Pertama, lelaki ni manja. Kalau tak percaya, bagi sahabat-sahabat wanita yang bergelar isteri, yang ada anak lelaki dengan perempuan, boleh nampak perbezaan ni. Antara anak lelaki dengan anak perempuan, siapa yang lebih manja? Lelaki yang pertama, sebab dia adalah manja. Dia tak tunjukkan benda ni. Sebab hanya seorang isteri je tahu. Seorang ibu je tahu. Perangai seorang lelaki ni, yang ketahui dia adalah isteri dengan suami dia. Isteri dengan ibu dia. Bapak dia pun tak tahu anak dia manja. Itu yang pertama. Lelaki ni manja. Yang kedua,
lelaki ni dia perlukan perhatian. Sekali lagi saya minta yang ada anak lelaki, anak perempuan, buat perbandingan ini. Buat pemerhatian ini. Anak perempuan ni, kalau nak banding, kan, dengan anak lelaki, yang seek more attention. Walaupun orang kata apa, tak dibuat-buat, tetapi benda ni datang secara lahiriah, this is the fitrah. Fitrah means that sesuatu yang kita lahir dengan dia. Dia punya set dia. Lelaki ni nak perhatian. Yang pertama manja, yang kedua lelaki ni nak perhatian. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah lelaki ni dia tak bercakap secara emosi. Dia bercakap melalui tingkah laku. Lelaki ni tidak beremosi, tapi lelaki ni dia bercakap melalui tingkah laku. Dia tak cakap dengan mulut. Berat berbenar nak bercakap orang lelaki ni. Dia cakap melalui action. So that's why action speaks louder than words. So kalau kata nak bercakap dengan lelaki ni, jangan cakap guna perkataan. Jangan cakap guna emosi. Cakap guna perbuatan. Berinteraksi dengan lelaki ni dengan perbuatan. Sebab lelaki ni dia banyak je bahasa-bahasa tubuh dia. Nak banding dengan wanita, lelaki ni banyak bahasa tubuh dia. Kan? Sebab kadang-kadang isteri-isteri ni kan dia kadang-kadang dia pelik kan. Suami dia ni bagi signal kat kawan lelaki dia juga. Ada je signal kan. Macam-macam signal dia bagi. So, yang seterusnya adalah lelaki ni bersifat memendam. Lelaki ni bersifat memendam. Sebab kalau kata kita tengok memendam yang macam mana? Memendam dia tidak meluahkan. Tadi kalau saya kata memendam dia meluahkan melalui action. Most of the time lelaki ini dia bersifat mendam, dia tidak luahkan. Dia simpan. That is why kalau kita nak guna konteks budaya pula, kita tengok lelaki Melayu tu gitulah rupanya. That's why kadang-kadang ada satu ketika tu dijalankan satu kaji selidik. Lelaki Melayu ni tidak romantik. Mulalah si isteri membuat pandangan kenapa suami dia tak tunjukkan rasa sayang, tak tunjukkan rasa ni semua. Lelaki ni mendam. Bagi dia tunggu ada masa yang spesifik, masa tertentu, hit the right time, baru dia akan tunjuk. So ni nak kenal lelaki dahulu. Secara overview lah. Secara asasnya inilah lelaki. Mana yang lelaki-lelaki kat luar tu tunjuk-tunjuk anda tough ke, macho ke, benda ke, tetapi dengan ibu, dengan isteri, dia tunjukkan diri kita sebenar. Kerana apa? Kerana bagi lelaki, these are the two exclusive person atau individual yang mana dia akan tunjuk siapa diri dia sebenar. Bahkan seorang anak lelaki, dia tak akan tunjuk diri dia sebenar kepada bapa dia. Bahkan seorang anak lelaki sebenar seorang bapa yang sebenar, dia tak akan tunjuk sifat dia sebenar kepada anak dia. Berbeza dengan wanita. Kerana apa? Kenapa ada perbezaan yang ketara antara dua ni? Kan orang kata wanita ni manja, tak ada lah. Kalau tanya saya daripada sesi, daripada klien, kebanyakannya adalah lelaki yang manja. Kalau daripada 10 orang klien, kemungkinan 7 orang daripada 7 orang klien lelaki, berkemungkinan 7 atau 8 orang lelaki tu bersifat manja. So, dua individu kalau nak tanya macam mana dia ni, perangai dia ni, tanyalah pada isteri atau tanyalah pada ibunya. Kalau yang tak kahwin-kahwin ni gini, yang perempuan-perempuan ni kan nak tanya-tanya, jangan tanya dekat ayah dia, tanyalah dekat mak dia. Bahkan kalau kata ada anak lelaki yang menangisnya yang hurabi, dia punya tantrumnya berguling-guling, kan, kalau dah tak ada akal lagi macam mana aku nak bagi dia berhenti dah. Macam mana nak treat anak aku yang menangis tak ingat dunia ni. Jangan tanya pada pak mertua, tanya dekat mak mertua. Sahabat saya Cik Badang, Cik Pidah ada tu kan, dia nampak tough tu.
Dia tengok kenal-kenal dia pun manja juga. Kan itu sebab kata lelaki ni jangan tengok dia luaran saja. Okey, itu empat sifat saya bagi. General saja, general. Okey, mana ada pasangan tu cuba tengok dulu. Okey. Now, yang ini keadaan-keadaan ini yang membuatkan kadang lelaki terjerumus kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu dilema ditindas. Bila kita kata dilema ni dia apa kata boleh dikata dalam keadaan konflik lah. Dilema ni selalu merujuk kepada decision making dalam membuat keputusan. Tak nak, ya tidak. Asas untuk saya bercakap pada hari ini untuk berkenaan dengan lelaki ni, asas saya adalah kepada Nabi Adam AS. Kan? Our great grandfather. Asas kita tu adalah Nabi Adam AS. Ada nama dia kena petik dia pula tu. So, lelaki ni kalau nak tengok pada tajuk hari ini, dilema, ditindas. Dilema tu adalah konflik. Ditindas ni akan merujuk kepada keadaan di mana situasi yang sepatutnya bagi dia ini tak berlaku pada aku. Dan specifically bila kita merujuk kepada seorang suami. Kenapa? Kerana kalau kita nak tengok dari segi budaya ke, dari segi kepercayaan ke, dalam kepercayaan saya merujuk pada agama semua kan, lelaki ni dia tempat di atas. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, ayat 34 dikatakan sebagai ar-rijal qawamun 'alan nisa. Lelaki ni adalah pemimpin kepada wanita. Nak menunjukkan tinggi. Tapi yang kita bincang hari ini, bila kita kata ditindas, maksud ditindas tu adalah kedudukan dia di bawah. Kedudukan dia tidak dihargai. Kedudukan dia tidak diiktiraf. Kedudukan dia diketepikan. Ini tajuk kata kunci bagi tajuk kita pada hari ini. Dilema ditindas adalah dilema merujuk kepada konflik yang seringkali merujuk juga kepada kemampuan untuk membuat keputusan. Ditindas pula apabila anda tidak mendapat layanan, apabila anda diketepikan, apabila anda dinafikan, apabila anda tidak diiktiraf. Di mana? Di kedudukan anda sebagai seorang suami. Suami itu di mana? Di pejabat ke? Tidak. Suami pada hakikinya berada di rumah. Jadi, kalau kita nak tengok buka balik tajuk ini, dia merujuk kepada bagaimana kedudukan suami, bagaimana kedudukan seorang lelaki yang bergelar suami yang tidak mendapat selayaknya. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini dalam tempoh masa yang terhad. Dalam tempoh sejam ni, kita akan membincangkan yang ini. Apa sebenarnya? Bagaimana bermulanya? Apa susulannya? Now, dalam DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder, pengklasifikasian penyakit mental, orang Malaysia ni berbangga sebabnya ada satu je dalam banyak-banyak bahasa dalam tu, bahasa Inggeris ni semua, ada satu bahasa Melayu dalam DSM ni, pengklasifikasian penyakit mental, iaitu amok. Dan amok ni daripada 10 orang, 9 orang adalah lelaki. Dilakukan oleh lelaki. Lelaki apa? Lelaki Melayu. Amok tu dalam budaya Melayu. Lelaki. Why? Bila kita tengok balik kes-kes yang melibatkan amok ni, kerana apa? Kerana lelaki ni memendam. Lelaki ni tidak meluahkan. Seperti awal tadi saya kata 4 itu baru 4 sifat lelaki tadi, yang manja, yang memerlukan perhatian, yang jenis bercakap melalui perbuatan, yang jenis memendam. So bila kita tengok pada tajuk hari ini, hilang taring, jiwa terseksa. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam kata-kata orang tua, ada satu ni saya jumpa yang berbunyi, ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya.
Maknanya apa? Saya rasa amat terkait dengan tajuk kita pada hari ini. Apabila seorang suami, kalau kita tahulah ular ni menyusu akar. Kan bila menyusu akar ni orang kata apa, dia nampak lah, nampak dengan mata kasar. Sepatutnya ular ni dia orang kata apa, dalam keadaan stealth, dalam keadaan dia bersembunyi dah, pergerakan dia bersembunyi. Kan sekali dia nak strike, sekali dia nak ni, baru dia keluar, faham. Tapi bila nyusu akar tu, dia dalam keadaan nampak. Dalam keadaan orang boleh nampak, orang boleh ni kan, sampai orang kan, orang tak takut sebab apa dia ni. Tidak bermakna dia hilang besa. Kerana apa? Ular tetap ular. Walaupun dia berganti kulit sekalipun, ular tetap ular. Walau mana pun dia menyusur, dia tetap ular yang ada bisanya. Begitu juga dengan seorang lelaki. Okey? Lelaki sejati. Kang Sagi ada pula kata ni, Kang. Ada lelaki tetapi dalam kelompok-kelompok tertentu dia dah berubah pula. Kan? Okey? So what we are talking here is adalah lelaki yang bergelar suami. Okay? Kata kunci yang saya bagi untuk menjawab kepada persoalan kita pada hari ini adalah apabila dia hilang taring ataupun dia yang jiwanya terseksa ini, adakah disebabkan oleh, bukan dia tidak memainkan peranan, tidak, tetapi apabila seorang suami itu tidak diletakkan pada kedudukannya di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah perhubungan, sehinggalah dia tidak mendapat pengiktirafan quote-unquote daripada isteri. Now, seorang suami dia ada ketikanya dia too caring, terlalu menunjukkan kasih dan sayang dia. Sehingga kan dia lupa tentang diri dia sendiri. Dia commit. Orang lelaki yang bergelar suami, dia too commit, terlalu commit kepada pasangan dia, kepada isteri dia, kepada anak-anak dia, sehingga kan dia lupa bahawa ada beberapa perkara tu dia tidak meletak limitasi kepada setiap tindakan dia tu. Suami ni dia asas dia mudah saja. Suami dia perlulah yang kita faham bahawa seorang suami ini perlu pandai membimbing. Tetapi kita lupa bahagian di mana seorang suami itu perlu juga dibimbing. Minggu lepas kita dikejutkan dengan kematian seorang personality yang hebatnya apabila dia dah meninggal baru kita dapat tahu. Okey. Iaitu Allahyarham Siti Sarah Raisuddin, yang mana suami dia ni semua kenal, iaitu Syuaib. Kita pun tahu, kita tahu Syuaib ni macam mana. Mana yang mengenali Syuaib secara mata kasar, kita tahu. Mana yang kata kita tahulah, kita nampak dia punya penglibatan dia dengan dia punya bubble bee dia, dengan dia punya sebagai selebritinya. Okay. So dekat sini apa? Kalau kata saya pun selepas meninggal itu, saya study a bit lah. Saya pelajari apa hebatnya kat sini. Hebatnya kat sini, walaupun dia seorang suami, ketegasan dia tu ada. Dan dalam masa yang sama, dia masih lagi ada flexibility dia dalam bermanja dengan dengan isteri dia, Allahyarham Siti Sarah ni. Dia masih lagi menunjukkan bahawa tak salah pun. Okay? Tak salah pun kalau kata nak menunjukkan bahawa kita ni tidaklah terlalu rigid kepada aku seorang suami, aku perlu tegas macam ni. Betul. Apa yang berlaku bila kita terlalu tegas, kita lupa bahawa kita ada soft spot kita ada titik lembut kita, yang mana kita amat disebabkan oleh keempat-empat ini, kita digovern, kita dikawal oleh satu sifat yang cukup menonjol, iaitu ego. Okey, satu sifat yang cukup menonjol iaitu ego. Okey, ini Sarah ada satu ni Sarah nyatakan bahawa apa sumber doktor rujuk tentang 4 ciri lelaki yang doktor sebutkan, boleh dah betul. Ni saya dah nyatakan tadi. Bila saya cakap ni Sarah, ada 2 sumber saya. Ni kalau ikut cikgu saya dulu, yang mengajar saya, profesor saya dalam klinikal tu, dia kata dalam kita menyampaikan berkenaan dengan manusia ini, as a Muslim,
sumber kita ada 3, iaitu Al-Quran wa Sunnah. Kemudian yang ketiga tak tahu. Kerana tak tahu tu kita akan mencari. Jadi saya pernah nyatakan tadi, kisah-kisah dalam sirah Nabawiyah ni banyak menunjukkan. Apatah lagi kalau kita nak tengok, banyak menunjukkan kalau kita baca berkenaan Nabi Adam AS, apa lagi, Nabi Isa, Nabi Muhammad bahkan. Banyak sirah Nabi. Yang mana kalau kata kita nak terlalu merujuk kepada jurnal, ianya terlalu bersifat ilmiah, terlalu bersifat ini. Tetapi kita kena faham bahawa ada perkara ni yang mana kita kena buka mata. Dan Alhamdulillah, saya juga bercakap dari segi pengalaman hampir 23 tahun dalam bidang ini. So itu antara rujukan dia. Dan saya harap itu menjawab pada apa kata pada sarah tadi. Itu adalah semua rujukan saya. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, lelaki ni despite of having these 4 criteria, these 4 sifat ni, dalam ada 4 sifat ni yang tak menonjol ni, dia ada satu dominan yang mengawal supaya keempat-empat ini tidak orang nampak, iaitu ego. Kenapa? Kerana keempat-empat ni dia ada masa dia keluar. Tapi disebabkan ego, dia akan menahan. Ego seorang lelaki ni dia akan menahan. Nah, Allah ni adil. Bila kita bercakap dengan fitrah lelaki, iaitu ego, Allah dia bagi wanita cemburu. Adilnya Allah ni, ego dia bagi pada lelaki, cemburu dia bagi pada wanita. So that is why pendaman keadaan di mana seorang lelaki ni ditindas dalam rumah tangga, dia tak tunjuk pada orang. Kenapa? Tanggapan masyarakat. Yang kita nak kena tengok perspektif masyarakat bagaimana, perspektif budaya macam mana. Bahkan ada klien saya, it happens lama jugalah. Dia datang kerana dia didera oleh isterinya, dera secara fizikal. Bercakap pasal dera ni pun banyak juga. Psychological, emotional, spiritual, apatah lagi fizikal. So dia datang, dia kata apa yang membuatkan dia tidak menonjol selepas didera oleh isteri dia. Dia bermula dera bagi seorang daripada seorang isteri, dia mudah je. Dia mula dengan cubit. Atas alasan cubit-cubit manja. Tu dia jaga. Cubit-cubit manja, tepuk tampar tu dia jaga. So bila dia kata dia pergi ke buat laporan ke balai polis, dia cerita dengan sahabat-sahabat, dia cerita dengan mak mertua dia. Bahkan dia minta pandangan ahli agama pun, ada senyuman sinis kepada dia. Ada senyuman sinis kepada dia. Kalau senyuman sinis tu, apa yang dipahamkan pada pandangan dia, pada persepsi dan penerimaan dia, adalah orang mempersoalkan, takkan macam ni kau kena, kan, kau lelaki kot. But it happens. It happens. Now, hukum mudah bagi manusia ni kan, apabila sesuatu itu berlaku tapi tidak ada teguran atau pengawalan, dia akan berevolusi. Itu saya kata tadi, perempuan ni memang seronok kalau nak mencubit. Memang Allah Rabbi. Mula cubit manja, cubit. Lalas cubit ni apabila tak terkawal, apabila tak ni, dia berevolusi menjadi tepuk tampar. Suami pun kadang-kadang tak tegur kan. Seronok lah isteri cubit kan. Biarlah cubit sayang lah ni semua. Sehinggalah perbuatan itu boleh membawa kepada penggunaan peralatan. Kalau polis diistilahkan boleh jadi senjata. Dan that is happening. So, dalam keadaan ini adanya limitasi apabila seorang suami itu membenarkan isteri dia, gurauan-gurauan macam ni. Bukan tak boleh gurauan. Bahkan amat-amat digalakkan gurauan-gurauan ini. Tetapi adanya sekali-kala kena teguran. Sebab apa? Apabila si isteri, sebagai contoh, itu adalah secara fizikal. Kalau dera psikologikal macam mana pada seorang suami? Saya ambil contoh, naik suara. Naik suara.
Now, again, ada beberapa komen saya tengok yang kepada kepada arwah Siti Sarah Resugin kata dengan orang baguslah kan. Si ni semua arwah ni tak naik suara ni semua, saya pun nak jadi macam tu. Tapi dia lupa, dia tanya pada diri dia balik. Yang wanita-wanita di sini yang bergelasi isteri kan, daripada pagi tadi, daripada bangun tidur, ada tidak anda ternaik suara dengan suami? Ada atau tidak? Dia bukan ternaik suara saja, dia akan datang dengan emosi marah ke, sakit hati ke, macam-macam. Ada atau tidak? Ini kita baru pukul 10.30 ni. Kalau kata bangun pukul 5, 5.30 pagi tadi kan, sampai sekarang, ada atau tidak? Kalau ada, pada ketika itu, kita tanya kan, kenapa aku naik suara pada suami ya? Despite kita tahu, dalam keadaan kita tahu bahawa Alhamdulillah Sarah tak naik. Okay. Despite kita tahu bahawa apa yang saya kata tadi, sifat manja, perhatian, action, apa bercakap dengan action dengan mendam, kita tahu suami kita macam tu. Suami kita lambat sebagai contoh. Memang kita tahu dia ni seorang yang jadi lambat, jadi lembab ni semua. But what do we do? So kalau kata-kata itu yang kita tegur pada suami itu, dia datang sekali dengan emosi marah, emosi ni, itu secara tak langsung dia akan datang sekali lah. Apa kata harassment secara psychological and emotional. Now, suami pula macam mana? Apabila kadang-kadang isteri naik suara je kan, tak apalah. Ya, abang salah ni semua. Ya, ni semua. Tapi teguran tu tak ada. So what happened? What happened after that adalah benda ini berevolusi. Naik suara berevolusi. Sekian. Hinggalah boleh datang kepada bentak kaki lah. Okay. Marah memalukan suami di depan orang, di khalayak ramai ni semua. Okay. No. Sesuatu bermula daripada kecil. Dan itulah yang berlaku. Penindasan ini bukanlah berlaku hari ini, besok jadi. Tidak. So, kalau kata perhubungan itu telah bermula, anda telah berada, let's say 10 tahun dalam perhubungan, anda bayangkan setiap hari. Yes, Datuk Huda kata apa? Sebab suami takut nak tegur isteri. Agak-agaklah sekarang ni lah kan, saya ambil lah kebanyakan punca yang berlaku pada kini, letaklah apa saja permasalahan, dia akan berbalik kepada social media. Okay? Dia akan balik. Tak kisahlah dari segi akademik ke, dari segi pemasaran kanak-kanak ke, kita sendiri, perhubungan kita ni semua. Bottom line here is apabila kita terkesan dengan kewujudan social media. Kita selalu iktiraf apa orang cakap, tapi kita tak iktiraf apa orang yang ada sebelah kita cakap. Orang yang akrab dengan kita cakap. Okay? We are concerned about what people say rather than what orang yang akrab dengan kita cakap. Okay? Kalau suami takut nak tegur isteri, kena faham istilah takut nak dibandingkan dengan yalah, tak nafikan lah bila perasaan takut tu kerana apa? Adakah, sebagai contoh sekarang, adakah isteri yang menyediakan makanan, provide food on the table, adakah isteri lebih berpendapatan daripada suami? Adakah isteri lebih berjawatan daripada suami? Apa punca-punca takut ni? Dan bottom line is, kenapa perlu takut? Dan perlu tak kita guna perkataan takut nak merujuk kepada untuk tidak menegur isteri? Takut merajuk ke? Takut isteri lari dari rumah ke? Apa dia? So, bila kita boleh nak definisikan perkataan takut tu, okay? Yang inilah awal tadi saya kata, apabila peranan seorang suami, dia mestilah mampu membimbing dan dibimbing. Membimbing tu dia kepada isteri. Dibimbing adalah daripada isteri kepada dia. Adakah itu berlaku atau tidak? Okay? Bukan takut tapi segan. Yang jawab ni lelaki. Okay? Yang bertanya perempuan, yang jawab lelaki. Lelaki jawab segan. Tak apa benda segan ni tak? Okay? Kalau kata nak mengelak konflik, Sarah. Now, kita berkata jangka masa pendek kita takut nak elak konflik. Tapi dalam jangka masa panjang macam mana? Kedua-dua sebenarnya terseksa.
Dalam keadaan ni, kedua-dua terseksa. Bukan lelaki saja seksa atau perempuan seksa. No, dua-dua terseksa. When you don't talk to each other. Okay? Banyak senario kita takut nak menegur sebab kita takut things getting worse dari segi perhubungan. Tapi kita lupa perkara akan lebih teruk apabila benda itu tidak dibincangkan. Apabila benda itu tak ditegur. Kalau nak tegur boleh. Cumanya, kita pada hari ini, kita lupa nak menegur dengan hikmah. Okay? So, sebagai contoh, bagaimana penerimaan terhadap satu teguran? Macam mana kita nak menerima satu teguran? Kita sendiri pada hari ini macam mana? Dah banyak ni cerita. Bila cakap pasal emosi, dia semua dah keluar banyak. Kan semua dia cakap daripada segi pengalaman. Okay? So yes, betul. Kita nak elakkan konflik. Betul. Saya ambil kisah yang paling kerap kali kita dengar. Ini yang melibatkan Rasulullah sendiri. Ini dikatakan satu ketika Rasulullah ni berbalik daripada masjid. Dia tengok makanan tak tersedia. Aisyah tak masak. Tak buat. Agak-agak Nabi buat apa pada ketika itu? Kalau kita apa kita buat? Balik kerja lah, balik daripada mana-mana dengan letih, tengok makanan tak ada. Suami tengok makanan tak ada. Agak-agak macam mana? Nak pula dalam keadaan pandemik ni, sama-sama ada kat rumah, kan? Yang mana kita nampak si isteri ni ke hulu gila buat kerja ni semua. Kita duk kata juga isteri kita ni tak buat kerja lah. Isteri kita ni duk lebih rehat lah benda. Now, if you can respect your couples, kalau kita tak mampu nak menghormati, macam mana kita nak mendapat pengiktirafan? So, that's why bagi seorang suami, kalau kata isteri tak dengar kata kita tanya balik pada diri kita. Kita ni dengar tak kata isteri? Okay? Dia katakan lelaki kena tegas tapi dengan hikmah dan kelembutan. Betul? Okay? Tapi disalah ertikan. Itu yang saya kata tadi. Bila kita tunjulkan, kadang-kadang kita terbawa-bawa tunjuk di luar rumah, di luar perhubungan. Kalau saya guna perkataan kelembutan. Dan kita dengar kata-kata orang, dia ni tunduklah pada isteri. Pada ketika itu, kalau kita dengar kata-kata ini, baik isteri, baik suami, dia akan rasa bersalah. Si isteri akan kata, adakah aku kawal suami aku? Yang si suami pula akan terbetik di hati kan, tak boleh ke aku nak tunjuk? Ini tanda sayang kepada ini. Because why? Because kita terlalu concern kepada apa orang kata. So that is why, bila nak kata dengan kelembutan, what is kelembutan kat sini? That's why Nabi, berbalik pada kisah Rasulullah tadi, apabila sampai, dia tak marah, dia tak apa dah. Dia sinsing dengan, dia masak, dia sediakan makan malam. So, these are the situation in which tak ada masalah pun. Aku suami, isteri perlu sediakan. Nah, untuk pengetahuan semua orang, sebenarnya, menyediakan makanan, menyediakan ni sebenarnya adalah that is from daripada social context. Budaya yang menyebabkan peranan suami begini, peranan isteri macam ni. So kita ada option sama ada kita nak ngikut cultural pemahaman budaya ataupun kita nak set up kita punya family rules dalam keluarga kita sendiri. Tak salah. Tetapi yes, berbalik kepada apa yang si ada saya nampak tadi. Kerana setengah suami daripada Syahidah ni, kerana setengah suami tak tunjukkan emosi. Betul. Kerana apa? Kerana tak diberi ruang. Dua keadaan situ. Pertama tadi ego tadi. Yang kedua, si suami ini tidak diberi ruang untuk menunjukkan emosi. Dari why kalau saya ambil contoh lah kan, kalau suami nak pegang tangan kita di luar rumah, agak-agak macam mana respon isteri? Tak maulah segan ke orang tengok. Anak tengok dia. So, kenapa benda ni tak boleh nak ditunjukkan? So that's why bila kita kata dalam rumah tangga ni, dalam hubungan ni, dia kena ada kasih dan sayang. Kasih ni adalah daripada elemen komitmen.
Sayang ni adalah emosi. Okay? So kalau tidak, suami akan pendam lah. Dah sekali kena marah. Kan? Okay? So, one of the reason, menjawab kepada Syahidah tadi, yes, lelaki memendam. One of the reason tak tunjuk emosi dia because of why? Kadang-kadang apa yang berlaku tu daripada kita sendiri juga. Kita tak terik. Bagi yang baru nak kahwin ni, set up your own culture dalam perkahwinan. Macam mana kalau kata lelaki tu memang sifat pendiam dia? Pendiam dia pada mana? Kalau kata kita acknowledge pendiam sifat lelaki tu sebagai part of dia punya personality, means that kita dah acknowledge, kita dah mengiktiraf. Okay? Dan saya dah cakap pasal pengiktirafan ni, kena faham. Lelaki pengiktirafan ini adalah sesuatu yang kita tak minta. Okay? Kita tak minta isteri kita hormati kita. Kita tak minta isteri takut pada kita. Bahkan sama juga si isteri tak minta suami takut pada dia. Tidak. Kerana apa? Kerana pengiktirafan dan tanda hormat ini adalah sesuatu yang kita dapat dan bukan kita minta. Respect and recognition is something that you earn. It's not something that you ask for. Tapi apa yang berlaku dalam perkahwinan, apabila perkahwinan tu baru saja, dia akan cuba menunjukkan dominasi dia, dia akan cuba menunjukkan kuasa dia. Now this is not an organisation yang mana kita boleh tunjukkan macam tu. Okay? Dan macam mana kita nak earn that respect? Macam mana kita nak earn that pengiktirafan tu? Now that is why action speaks louder than words. Okay? Now apatah lagi bagaimana seorang suami dia respon kepada emosi isteri. Okay? So it is not about, dia bukan berkaitan dengan lelaki ni, jujur lelaki ni daripada banyak banyak sisi yang saya adakan, lelaki ni dia akan mula terasa disisihkan apabila lahirnya anak pertama. Dan dalam keadaan ini, si isteri mungkin tak perasan bahawa dia lebihkan kepada anak. Bukanlah kata, anak tu tak boleh diberi perhatian, boleh. Tapi seringkali si isteri menggunakan alasan, saya letih dengan anak. Saya letih dengan ni semua. Okay? So, kedua belah pihak beranggapan bahawa dia ni, si isteri kena faham suami, suami kena faham si isteri. And that is what one of the reason berlakunya miscommunication ataupun berlaku the flaws dalam interaksi suami isteri. Okay? So, anak pertama seringkali menjadi pemunca awal kepada berlakunya keadaan-keadaan macam ni. Okay? Terasa tersisih, rasa ni, padahal benda tu boleh dibuat. Ramai di antara kita bercakap kita boleh buat sama-sama. Biar kita pikul sama, tapi secara fizikalnya it doesn't happen that way. Okay? So, yes, kalau kata dia pendiam memang disebabkan oleh personality dia yang introvert, means that kita dah acknowledge. Okay? Bukannya kata kita lepaskan macam tu saja, tidak. Seorang isteri dia kena cari jalan. Dia mungkin pendiam di luar, tetapi kita boleh latih dia untuk tidak di dalam perhubungan. Okay? Banyak ni. Saya rasa saya boleh menjawab sambil-sambil saya penyampaian tu kan. Okey. Perlu ada persefahaman antara satu. Betul. Kita sering kali menyatakan bahawa perlu ada persefahaman. Persoalannya sekarang macam mana kita nak wujudkan persefahaman. Kalau kata kita tidak mengiktiraf pasangan kita. Yang lelaki suka cakap, beras kita beli. Betul, beras kita beli. Duit isteri punya. Banyak berlaku sekarang. Kita justify. Lelaki, dia akan justify dia punya act. Tetapi, masalah dengan lelaki ni, dia tak pandai nak justify. Itu sebab dia seringkali terperangkap dalam kata-kata dia. Okay? Seorang lelaki, dia tak pandai nak justify, dia tak pandai nak explain, bahkan dia lupa apa benda yang dia explain. Kesudahannya kata-kata ini dia memakan diri, kata-kata ini akan memerangkap dia sendiri, yang mana kesudahan dia akan rasa macam apabila si isteri membentak, dia kata bahawa si isteri dia hilang hormat kepada dia. Dia dah explain, dia dah ni, dah tu. Si isteri, satu tips bagi saya, pada saya lah kan. Saya nak cakap ni pun saya seorang suami juga. Apabila kita tak menyampaikan sesuatu, tidak bermakna kita tipu. Sebab kelemahan tu ada ketikanya kita terpaksa mengenepikan, kita akan sembunyikan kerana ianya akan terkait dengan aib. Suami pun ada aib. Tetapi kalau si isteri
membuka aib suami atau mempersoalkan aib yang berlaku tu, yang ini yang suami rasa hilangnya rasa hormat seorang isteri kepada suami. Saling bantu. Sebab saya kata tadi daripada Nurul Nazirah ni, Nurul Nazinah. Dia kata komunikasi penting, saling bantu-bantu, betul. Dari why suami isteri ni dia ada dua elemen, dia kena ada dua elemen. Orang Melayu dah panggil kasih sayang. Tapi ramai di antara kita, dia hanya ada salah satu saja. Kasih ni dia elemen komitmen. Komitmen macam mana? Kita berada di situ, kita tolong isteri, kita bantu. Suami isteri membantu sama sendiri. That is element of commitment. Elemen sayang ni adalah elemen emosi. Ramai di antara kita apabila menganjak je usia perkahwinan makin lama, dia hanya ada komitmen saja. Elemen emosi dia kurang. Ada tu pula dia ada elemen emosi, komitmen kurang. Nak datangkan dua keadaan ini, kasih dan sayang ni, elemen komitmen dengan elemen emosi ni perlu ada. So itu yang dikatakan dalam bantu-membantu, bukannya sekadar dalam komunikasi, membantu-membantu ni bukan hanya sekadar fizikal saja, tidak. Kalau kata kita ni rajin lah, rajin diri ceramah ke kelas-kelas agama ke, bahkan kita buka sirah nabawiyah ke hadis ke macam mana ke, banyak menunjukkan bagaimana suami isteri itu perlu interact. Sama ada dinyatakan secara jelas atau berkias, bagaimana suami itu mendapat pengiktirafan daripada isteri, bagaimana isteri memberi rasa hormat kepada suami. So, saya lanjutkan berkenaan Nazirah ni kata apa? Jika tiada komunikasi akan ada perasaan lain dalam hati pasangan, sebab kita tak tahu apa yang ada dalam fikiran pasangan kita. Now, ada soalan yang pernah sampai kepada saya sebelum ni. Macam mana kalau pasangan itu, suami isteri itu, tapi mereka tidak menggunakan pendekatan suami isteri, tapi lebih kepada sahabat. Bagus atau tidak? Sebenarnya suami isteri ni, it depends on you, kepada suami isteri tu, untuk macam mana you nak guide you punya perhubungan tu. Memang betul tak nafikan ada suami isteri yang mana mereka melihat hubungan mereka ni lebih akrab sebagai sahabat berbanding dengan suami atau isteri. So suami isteri ni not all the time kita memainkan peranan suami isteri. Dalam art of communication, dalam seni komunikasi tu, semasa kita berinteraksi dengan pasangan kita letakkan siapa suami kita atau pasangan kita pada ketika tu. Kalau kita nak bercakap, sebagai contoh, balik daripada kerja, letih, kita tengah frust apa benda yang ada berlaku kat pejabat kan tengah ni. Seorang isteri bercerita pada suami, ataupun suami tu balik bercerita pada isteri. Apabila si isteri ni menerima, kalau dia menerima apa yang suami dia tularkan, share tu sebagai satu tekanan kepada dia, kan? Itu yang menyebabkan suami ini macam buat apa je nak cerita dengan isteri aku. Kita lupa yang sepatutnya kita bersyukur apabila pasangan kita bercerita kepada kita apa yang dia lalui. Fikir-fikir balik. Kalau ada yang katakan, suami saya bukan nak cerita pun. Fikir-fikir balik. Di mana bermulanya dulu? Pernah tak dulu? Bandingkan dulu, suami aku ni pernah cerita. Isteri aku ni pernah cerita dengan aku dulu. Siap balik kerja ada je cerita. Ada je ni semua. Tapi kenapa baru-baru ni dah lama kan suami aku tak bercerita dengan aku? Imbas-imbas balik. Mungkin kita pernah beritahu pada dia, pernah dengan muka kita, dengan emosi kita, menyatakan kepada dia, saya tak nak dengar cerita awak. Ada tak? Jadi, macam mana kita boleh kata keadaan, suami kita dah berubah, isteri saya dah berubah ni semua. Asas yang awal tadi, apabila we don't communicate, berlaku friction, berlaku geseran dalam komunikasi kita tu. Walaupun dah 30 tahun kahwin, belum tentu kita boleh kenal pasangan kita. Dan bila kita tahu kelemahan pasangan kita, amat sukar untuk kita mengiyakan
So, saya tak nak lari daripada tajuk kita pada hari ini. Di sinilah di mana lelaki emotionally dia akan rasa tertindas. Dia akan rasa dipinggirkan, diketepikan. So, bukan nak menyalahkan si isteri 100%. Okay, tapi yalah, tajuk kita hari ni lebih kepada suami kan. Nanti kan para suami marah pula kan. Talk berkenaan dengan isteri, suami juga kena. Talk berkenaan dengan suami juga kena. Tidak. Okay. So these are the things. That's why dalam hak seorang suami kepada isteri, seorang isteri kepada suami, jelas-jelas nyatakan bagaimana menjaga aib, bagaimana menjaga kerukunan tu, jelas dia nyatakan. Okay. Okay, next is Zainul Arifin. Dia kata, tapi si isteri ni banyak mengungkit tentang kelemahan suami di dalam rumah tangga. Tetapi si suami dia melupakan kisah yang lalu. Kisah yang mereka bergaduh dulu. Tapi si isteri suka beritahu tentang kisah lalu. Yes, itu saya tak nafikan. Now, apabila Nabi Adam AS, dia mohon kepada Allah untuk dijadikan pasangan daripada dia. Kerana apa? Pasal dia tengok mana-mana sekeliling semua kan. Ada je pasal pasangan. Okay. Adam minta daripada Allah. Tak daripada Allah untuk dijadikan. Dan Allah nyatakan bahawa Hawa tu akan dijadikan sebahagian daripada kamu. Bila kita kata sebahagian itu, para ramai mentafsirkan bahawa Hawa ni bukan fresh, bukan baru punya kejadian, tidak. Sebab dalam Al-Quran ni ada 4 jenis kejadian manusia. Pertama kejadian Nabi Adam AS, kedua kejadian Hawa, ketiga kejadian Isa, yang keempat adalah kita. Ini yang kita ni manusia biasa ni, yang dikatakan dalam Al-Quran kullu Adam min turab, semua daripada kita ni daripada Adam, kita lahir daripada titik saimani everything, dan Adam ni daripada tanah. Tu jelah. So kejadian Nabi Hawa ni diceritakan bahawa Hawa ni daripada sebahagian daripada Nabi Adam ni. Itu yang kita kata daripada tulang rusuk lah. Itu mungkin secara fizikal, tetapi lupa bahawa diambil emosi ni, bahagian emosi daripada Adam ni dijadikan wanita. That's why dalam Quran dinyatakan bahawa suami dan isteri ni dia ibarat labis wa jasad. Labis apa? Labasa, baju, pakaian. Jasad, tubuh badan. Jadi dia complement each other sebenarnya. So kalau kata mengungkit kelemahan suami dalam rumah tangga, suami ni melupakan, sebab memang fitrah lelaki ni memang terlupa. Dia benda-benda kecil ni dia tak ingat. Okay? Yang hebat-hebat wanita ni dia ingat apa suami dia cakap ni semua. Itu yang dia kata kan, perempuan ni hebat dia punya memori dia ni kan. Tapi tanya kata rambut letak mana pun dia tak ingat. Okay? So the thing is, mengungkit bukanlah sesuatu yang amat-amat digalakkan dalam rumah tangga. Kalau atas nama mengungkit, ada perbezaan antara mengungkit dengan mengingat. Kalau kata kita bercakap berkenaan dengan tanggungjawab seseorang, itu kita mengingatkan. Kalau kata seorang isteri menegur suami, mengingatkan. Kadang-kadang kita tahu nak membezakan antara mengungkit dengan mengingatkan. Tapi bila kita dah campur aduk kedua-dua tu, itulah dia. Dan si suami ni tak boleh terima. Kerana apa? Contoh seorang ibu ada anak lelaki kan. Kalau kita nak menyampaikan pada anak lelaki tu macam mana? Ramai tanya macam mana nak kawal suami. Bagi saya, kalau kata ada anak lelaki, cuba tengok anak lelaki. Macam mana you kawal anak lelaki? Sama. Nak kawal anak lelaki tu sama nak kawal suami. Kalau manja anak lelaki tu, tengok pada suami. Kadang-kadang benda tu sumber untuk kita kawal keadaan tu bagi seorang isteri kat dalam rumah tu dah ada dah. Tapi kita selalu mengasing-asingkan, membeda-bedakan. So
Mengungkit ni, kalau nak cakap banyak, para isteri, anda tahu nak membezakan keluar daripada mulut anda tu apa benda. Anda tahu yang mengungkit apa istilahnya, yang mengingatkan apa istilahnya. No. Dan perempuan ni overthinking. Perempuan ni memang fitrah dia satu yang kena faham bahawa dia overthinking. Dia bila overthinking ni yang lelaki ni jadi tak senang duduk. Itu dah salah satu penindasan secara psikologi tu sebenarnya, dan emosi. Okey, kalau saya happy kalau suami nak pegang tangan, rasa disayangi, betul. Tapi wanita ni juga kena faham, walaupun macam mana sekalipun berlaku pergeseran, berlaku jauh hati dengan suami ke apa benda, kan? Tolonglah. Lelaki ni, dia sanggup dengar perempuan membebel daripada perempuan tu senyap. Lelaki ni dia tak tahan silent war. Satu lelaki ni kalau ada anak lelaki, cuba tengok lelaki ni dia suka menunjuk-nunjuk kepada orang. That's why kalau dia dapat pegang tangan isteri dia, orang lain tengok dia bangga. Itu sebab jangan pelik kalau kata keluar dengan suami kita berhias, orang tengok ni, kan? Walaupun suami tu jealous, tapi dia seronok bila orang tengok. Satu bentuk pengiktirafan kepada dia bila orang macam memuji kepada isteri dia. Bukan nak menunjuk-nunjuk isteri dia cantik kepada orang, tidak. Tapi itu adalah sekali lagi. But this doesn't happen. Sebab suami tak bercakap. Suami tak cakap, awak pakai cantik, nanti kat luar saya nak tengok. Tak. Nanti kita pegang tangan kat luar, saya seronok lah ni. Tak sebut. Laki tak sebut. Okay? Penyegan. Tadi ada saya nampak tadi kan. Itu nama penyegan. Penyegan ni pemalu. Ya, kalau orang tahu kata penyegan ni pemalu. Okay? Dia nak. Laki ni dia nak tapi dia tak nak buat. Okay? Okay. Kat Masjid kata apa kan? Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik untuk umatnya. Betul? Okay, tapi kena ingat realistiknya suami kita bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita mainkan peranan sebagai Aisyah. Kalau kita mampu jadi Aisyah, kita mampu bimbing suami kita jadi Nabi, seperti Rasulullah. Fikirkan tu. Ini kita pun tak jadi macam Aisyah, kita pun jauh lagi daripada Khadijah. Kita nak suami kita macam Rasulullah. Tanya-tanyalah diri anda. Okey. Dah dua. Okey. Kita ada lebih kurang 8 minit lagi, insyaAllah. Okey, Syarin kata, sama-sama tolak ansur, buang ego, tegur sama-sama dan jangan cepat melenting jika ditegur. Alangkah indahnya kata-kata ini diletak dalam bentuk perbuatan daripada kata-kata. Para suami kena ingatlah. Hebat mana kita sekalipun, kita sakit demam ni, kita cari bini kita juga. Okey? Yang si isteri pada ketika ini janganlah kita terlalu ego sangat. Itulah. Time senang tak ingat saya. Jangan. Walaupun kata, time tu lah sedap pulang paku berkeras. Jangan. Suami apa salahnya? Kan? Hujung minggu tak buat apa tu. Kalau dalam tempoh pandemik ni, PDPR ni, dalam work from home, tak salah seorang suami. Okay? Tengah hari tengok isteri kita tak ada depan mata kan, mana apa ni, dengar ketang-ketung dekat dapur tu, pergi turun tengok. Kalau tak pandai nak ni pun, tukang kacau pun tak apalah. Tak pun kita bergurau dekat dapur tu dengan isteri kita pun tak apalah. Tak pun tolong potong bawang pun jadilah. Sebab kita ni dalam rumah tangga, kita selalu nak yang terbaik. Kita nak pasangan kita buat macam ni, macam tu. But if you don't start, para lelaki ingat, tajuk ini memang menggambarkan bagaimana kita tertekan sebagai seorang suami. Tapi peranan utama kita, tanggungjawab utama kita adalah pada keluarga kita. Yang paling utamanya adalah pada isteri kita. Tapi kalau kata kita sendiri tak buat, kalau kata kita ditindas, kena ingat,
Bila ditindas tu adalah antara tanda-tanda di mana kita hilang pengiktirafan, kita hilang hormat daripada punya pasangan. Okay. Didik isteri sebagaimana Rasulullah mendidik isteri baginda. Kalau kata kita nak ambil ibrah atau pengajaran, apabila kedua-dua apabila Nabi Adam AS dengan Hawa ni dikeluarkan daripada syurga disebabkan oleh Hawa sendiri. Adam dia tak marah. Adam dia tak ada gila-gila je. Sebab kau lah. Macam ni kita putus lah. Kau pergi sana ke sini. Tak ada dah. Adam tak ada. Banyak contoh. Benda ni pun tak ada lah. Carilah jalan dalam jena ke apa benda susah nak jumpa. Sebab benda ini adalah praktis. Dan praktis kita dalam hubungan kita suami isteri, kan, tengoklah pada orang lain. Bukannya kita nak menjadi seperti orang lain, tidak. Itu antara yang perlu dielakkan. Apabila kita tak dapat sesuatu daripada pasangan kita, kita membandingkan. Awak tengok tu. Tengok kakak saya tu. Tengok kak ipar awak ni semua. Kita membanding-bandingkan. Kita lupa bahawa pasangan kita adalah pasangan kita. Pasangan kita, suami kita bukan anak kecil. Suami kita bukan pelajar kita. Suami kita bukan staf bawahan kita. Suami kita bukan bos kita yang kita nak benci gila-gila sebab kita ada konflik dengan dia. Tidak. Suami kita adalah suami kita. Buka balik. Sebab dalam kitab-kitab banyak menyatakan. Dalam apa kata, kita dengar ceramah, kita baca, kita google, kita macam-macam kita buat. Untuk mendapatkan apa kata, macam mana nak menjadi isteri yang terbaik. Tetapi kalau kadar tinggal hanya pembacaan, tapi secara praktisnya, secara praktikalnya tidak berlaku. Ada kata-kata orang putih kata apa, it takes two to tango. Dalam rumah tangga, it takes two to tango. Tak boleh mengharapkan suami saja, tak boleh mengharapkan isteri saja. Tak boleh. Okay. Dan kalau kata kita nak duduk di meja perundingan suami isteri, tips. Saya minta maaf lah, kadang-kadang kalau kata sesi ni saya akan tanya macam mana hubungan anda suami isteri di ranjang. Saya akan tanya yang itu. Kalau kata suami isteri di ranjang, kalau masa bersama, masa berjimat itu, apa kata, tak berlaku kasih sayang pada ketika itu, dah boleh gambarkanlah keseluruhan rumah tangga macam mana. Ada sebab kenapa dikatakan jima daripada perkataan jama'ah, bersatu. Kalau orang Melayu pun kata setubuh. Pada ketika ni hati tu dekat suami isteri. Tapi pada ketika ini pun tak berlaku. Semasa hubungan tu hanya hubungan badan, tak berlaku seperti mana apa yang ni. Tak payah cerita lah. Tak payah cerita the whole apa kata interaksi rumah tangga. Kalau kata suami isteri di atas ranjang pun tak communicate, di atas ranjang tu akan menggambarkan the whole scenario of rumah tangga anda. Wallahualam, saya cuba akan baca pada yang lain, apa yang tinggal-tinggal ni. Kalau kata ada yang boleh saya jawab, saya akan jawab. Nak ada suami yang tengah dalam midlife crisis. Okay, midlife crisis, Dr. Nadia. Midlife crisis sebenarnya you need to guide them. Sebab manusia ni setiap kali kita memasuki fasa-fasa tertentu, sebagai contoh, kita bermula dengan baby, toddlers. Lepas toddlers kita ada pre-childhood. Lepas tu kita ada childhood. Lepas tu kita ada teenagers. Lepas tu kita ada pra-kedewasaan. Lepas tu kita ada kedewasaan. Lepas tu kita ada adolescence. Berumur. Now, setiap daripada fasa-fasa kehidupan ni perlu dibimbing. Dan setiap fasa-fasa ini akan melalui perubahan. Bukan setakat perubahan fizikal saja, tidak. Banyak berlaku. Kognitif, perkembangan kognitif. Lepas tu emosi. Sebagaimana wanita memasuki fasa menopause. Jangan tanya macam mana nak handle. Tidak. Macam mana nak guide. Dr. Nadia, macam mana nak guide? Macam anak kita, daripada kanak-kanak, masuk ke remajaan. Nak guide dia.
Anak-anak kita yang sekarang ni, pelajar-pelajar kita ni berada pada usia tempoh pembesaran yang kita panggil sebagai pra-kedewasaan. Di mana dia baru selesai saja di hujung-hujung konflik personality, keremajaan tu, dan dia masuk kepada fasa nak dewasa ni, kematangan ni. Soalan tu sepatutnya berbunyi macam mana kita nak guide, macam mana nak bimbing. Bimbing suami nak middle age crisis ni kadang-kadang sakit kepala juga. Ada yang kata midlife crisis ni bagi lelaki ni dia nak balik kepada zaman dia muda lah apa benda. Now, that is a cycle of life bagi seorang lelaki. Daripada kanak-kanak pun dia akan balik pada kanak-kanak. Maksudnya balik pada kanak-kanak, cara pemikiran dia, cara tingkah laku dia akan. Yang ni yang baru ni. Tu yang dia pening kepala tu bagi seorang wanita ni. Dia tengok suami dia umur 50 ni, lain macam dia punya manja ni, lain macam dia punya ni. That is midlife crisis. So understanding the midlife crisis. Bahkan ada yang menyatakan bahawa midlife crisis ni sebenarnya tak berlaku. Ada yang menyatakan bahawa midlife crisis ni tak berlaku. Dia hanyalah, it happens to be perubahan. Ini sebagaimana wanita memasuki tempoh menopause. Dan menopause ni pun dia ada post menopause syndrome juga, kena tengok kalau bagi wanita lah. Dan lelaki ni memang tak ada menopause. Dia cuma ada andropause yang mana dia pun perlu difahami lah. Rushdie suami isteri banyak ambil pendapat dari rakan-rakan yang berkahwin tentang rumah tangga. You boleh lah dapatkan pandangan daripada kawan-kawan lain. Tapi paling penting adalah pendapat itu dia fit atau tidak dalam perkahwinan you. Dia fit atau tidak. Sebagai contoh, seorang isteri dia kata suami dia kata dia tak pandai berhias. Lepas tu si isteri ni dia pergi jumpa kawan-kawan dia yang pandai berhias, yang memang berhias ni semua. Kalau you buat perbandingan diri you pada ketika itu, you akan rasakan macam diri you, ya Allah, jauhnya. Lepas tu you menjadi orang yang lain. Padahal suami you, dia nak tengok you berhias. Tu bukan bermaksud orang kata apa, orang kata sampai brand tu, tidak. Tapi you dah macam tu, means that you tanya pendapat orang lain, betul. Tak salah bila kita tanya pendapat orang lain. Tapi dia, pendapat itu, dia tally atau tidak, dia fit atau tidak dengan keinginan pasangan kita. Contoh, saya bagi contoh kan. Si isteri nak tengok suami seksi. Si suami ni je lah belajar apa benda seksi lah. Kena pakai tuxedo ke. Kena ni, kata lelaki botak seksi. Dia pun botak rambut. Padahal si isteri ni, dia tak nak tengok seksi tu. Dia nak tengok seksi lain. For example, kan. Definasi seksi tu, bukan lelaki ni pasal dia dah ambil definasi seksi daripada wanita, general wanita. Ataupun dia bacaan mana-mana ke. Lelaki botak. Padahal si isteri tak suka tengok lelaki ni, suami dia botak. Itu jadinya kadang-kadang konflik. Lepas tu suami kata, saya dah cuba ikut apa yang awak nak. Tapi awak tak hargai. Sudah. Padahal kita lupa tanya pada pasangan kita. Okey, awak nak saya seksi. Seksi macam mana? Awak nak saya romantik. Romantik macam mana? From there, work slowly. Jangan drastic. Ini tak. Kita bila kita tahu je, terus nak drastic. Suami kata, isteri kata, saya sukalah tengok lelaki shadow. Saya sukalah tengok abang shadow. Sudah. Dia je lah kawan ni masuk gym lah, apa benda dah ni semua kan. Padahal shadow tu bukanlah shadow macam berketak-ketak tu, tidak. Kan? Hang krim perut pun jadilah. Kan? Contoh, okey. Macam mana ada suami yang tengah dalam, tu dah. Dah kasi 2 kali tanya tadi Dr. Nadia. Okey. Haikal, seorang lelaki, apa yang perlu seorang lelaki lakukan untuk mempunyai pasangan yang firm dari segi minat terhadap lelaki, minat terhadap lelaki dan usaha seorang lelaki. Well guys, kalau tanya mana-mana pun, Haikal, it's how you communicate both. Janganlah kalau kata si isteri kata, bang saya teringinlah tengok abang pakai kemas sekali-sekala. Kita melenting. Tak kemas lagi ke macam ni? No.
Sepatutnya kita balas, okey, kemas dari segi ayam macam mana? Saya nak mengemas macam mana? Okay. Tapi tak. Yang tu yang kadang-kadang dia akan jadi clash tu. Okay. Biar pasangan berkongsi cerita masalah hadapi supaya pasangan dapat tahu kalau ada masalah dalam paling bahaya dari pasangan yang terbuka. Okey, istilah terbuka pun kena faham juga. Okey. Jadi saya nyatakan, apabila tidak memberitahu bukan bermaksud kita menipu. Okey. Cuma kita ni ada limitasi. Sebagai contoh, saya ambil sirah Nabawiyah. Nabi sendiri. Ada perkara yang Nabi tak cerita kepada Aisyah. Yang Nabi tak cerita kepada Khadijah. Tapi Nabi cerita pada para sahabat yang lain. Okey. Di sinilah peranan kita sebagai pasangan. Kita nak hormati atau tidak. Kadang-kadang kita melenting. Orang lain abang cerita dengan saya, abang tak cerita. Padahal kita pun bagi seorang isteri pun, wanita, ada benda yang tak cerita pada suami. Tapi bila you justify, kalau saya cerita pun bukan abang faham. Kenapa ianya tidak berlaku pada dua pada pihak yang sama, pada pihak suami? So, tanggapan atau pemikiran bahawa kita lain, suami lain. Kita boleh buat, suami tak boleh buat, suami boleh buat, isteri tak boleh buat. So, pandangan-pandangan macam ni kena ni lah. Kena kikis lah. Okay? Kalau ada orang sampai dia buat kontrak pada pasangan tu baru kahwin, tak juga. Janganlah buat kontrak. Hati dan perasaan ni dia boleh berlaku, boleh berubah kalau Allah nak ubah. Okay? So, kalau Haikal kata pasangan yang firm ni semua, didiklah pasangan kita. Untuk pengetahuan anda, kita hari ni, siapa kita hari ni adalah hasil didikan pasangan kita. Okay? Kita hari ni adalah hasil didikan pasangan kita. That's why ramai yang berkenan dengan lelaki orang ni pasal apa? Pasal dia ni romantik, dia ni. Why? Because lelaki tu dia jadi macam tu disebabkan isteri dia dah didik dia jadi macam tu. Okay. So that's the bottom line. Kalau kata kita rasa macam kita ni dah hilang, kata balik pada tajuk kita pada hari ni, apabila kita merasakan bahawa kita hilang kedudukan kita hilang hormat kita dalam rumah tangga. Buka mata balik, sama ada adakah ianya juga berpunca daripada kita ataupun bagaimana kita mendidik pasangan kita untuk melayani kita. Okay, so rasa dah ni ada beberapa soalan daripada kawan-kawan yang saya tak sempat untuk highlightkan, tapi insyaAllah semoga perkongsian saya sikit sebanyak dapat memberi gambaran sedikit. Bagi suami, tak perlu malu, tak perlu segan kalau sekiranya kita berada dalam keadaan ini. Okay. Dan it's never too late untuk kita, tidak terlambat untuk kita pulihkan suatu perhubungan. Okay. Sebab perhubungan suami isteri ni satu perjalanan. Okay. Satu perjalanan. Cuma yang jelas bagi kita, kalau sekiranya berlaku sehingga menyebabkan dalam akal si syariah menyebabkan nyawa, menyebabkan ini, tak ada lagi istilah kasih sayang dekat situ, tak ada istilah sayang lagi dekat situ. Okay, by any means. That's why dalam Al-Quran, dalam Islam ni, apa saja urusan Allah bagi kita exit clause. Okay, exit clause. So exit clause tu macam mana? Kalau kata kita puasa, tak boleh nak puasa, kita boleh berbuka. Bahkan tak jatuh hukum wajib kepada kita. Kalau dalam perkahwinan, tak boleh juga ni semua. Allah bagi exit clause. Walaupun exit clause tu adalah sesuatu yang Allah benci. Allah bagi tapi Allah benci. Dan itu perceraian atau talak. Okay. So kalau kata kita sampai tahap begini, jangan kata kita segan, sebab apa? Kita masih lagi ada hak kita sebagai individu. Bukan atas alasan ego kita tercalar, bukan. Okay. So fikir-fikirkan, ingat, kita adalah hasil didikan pasangan kita. Kalau kata kita ditindas, mana kata kita sebenarnya telah mendidik pasangan kita untuk menindas kita. Dan kena ingat, orang dulu menyatakan bahawa ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada tajuk-tajuk yang akan datang. Kalau salah silap tu, mohon kemaafan daripada saya. Dan saya mau
just stay safe dalam keadaan macam ni. Ada hikmah je dalam tempoh pandemik ini kita berada bersama-sama dalam satu keluarga. Suka atau tidak suka, itulah pasangan kita. Suka atau tidak suka, itulah hasil didikan kita. Suka atau tidak, itulah yang akan membawa kita bagi seorang suami, bagi seorang isteri, yang inilah yang akan menentukan kita kehidupan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terus menyokong Pusat Kaunseling. Mohon mana yang tak kedatangan tu